Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjalankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada limpah kurnia dan inayahnya, masih diberi kesempatan, masih diberi ruang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita menyambung lagi perkongsian kita dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum. Dalam bab kaidah, beberapa kaidah panduan belajar menurut kaidah Islam oleh Syekh Muhammad bin Azhar. Kesurat yang ke-11, ruginya menuntut ilmu kerana mencari kedudukan, penghormatan dan kurniaan duniawi. Kita baca lah itu, maknanya kita ini mengaji kalau nak cari kedudukan, penghormatan, sedikit kurniaan duniawi, gelaran, pangkat, harta, ini sangat rugi bagi kita yang menuntut ilmu. Tapi yang saya ini tak adalah apa nak menuntut ini kan, tak ada apa yang nak menuntut pun. Ini maksudnya kita mengaji. Kalau kita mengaji yang itu ni masuk universiti, cari ilmu nak benda ni. Besok aku keluar, orang pandang aku, orang hormat aku, orang muliakan aku, orang sanjung aku, mudah aku nak cari dunia sikit. Maknanya aku cakap laku, aku cakap nak apa, rugi mereka. Tetapi tidak menjadi tegahan bawah itu. Dia tak menegar mencari kedudukan untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Kita mengaji ni nak bagi faham, nak ada ilmu. Untuk apa? Untuk nak nanti kita nak buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin dengan jawatan aku nanti itu, aku boleh menyuruh orang buat baik, boleh mencegah orang buat munkar. Sebab nak cegah munkar ni pun, kalau ada power, ada kuasa, mudahlah sikit. Sebab itu Nabi kata, Mar'a'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok munkar, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan, dengan kuasa. Tangan ni bukan berarti dilempar, tak ada. Dengan kuasa yang dia ada. Sebab itu kuasa ni pun penting juga. Kuasa ni pun satu benda yang sangat penting. Untuk apa? Untuk tujuan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tak ada kuasa, susah nak cegah munkar. Contohlah kita ada kuasa sebagai ketua jabatan, mudahlah kita nak tegur anak buah kita ni untuk auratnya. Saya tak nak di pejabat saya ni kerja dengan aurat, campur laki-laki perempuan, saya tak nak. Saya kalau dapat tahu, saya pernah keluar. Adalah power, ada kuasa kan. Tujuan mengaji nak tu boleh, tidak ditegak syarah. Sebab amal ma'ruf nahi munkar ini suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita je yang terlepas pandang. Kita yang wajib sembahyang, puasa, berzakat, haji, dah settle masalah. Yang lain pun nak tinggal panggang, itu punya masalah. Maksiat depan mata pun pedulilah. Yang penting kau tak kacau aku, sudah. Ini silap kita ni. Bukan contoh kita silap, orang agama pun banyak silap. Tengok dalam TV, ustaz berkata adalah bagi orang perempuan yang dekat aurat dan sebagainya. Depan-depan muka dia, depan mata dia. Nabi sebut, mar'a'a minkum munkaran falyughayyirhu. Benda yang dia tengok ni haram, dia dah aurat ni, katalah perempuan ni, rambut pegang ke, baju terbelah ni kan.
Dia nampak muka ni sama kan dia. Boleh gelak ketawa lagi lah. Dia tak ada rasa apa. Lepas tu dia cegah lah. Tapi kalau cegah pula nanti apa, nuap tak tepat kan. Bukan suruh tunggu depan-depan kita. Sebelum program tu, dia sebelum program tu setengah jam tu dia bagi duduk beli VIP dulu kan. Duduk, start duduk dulu ni perempuan tu. Ni siapa tanya dia? Ni sekali lah Ustaz, banyak apa? Jadi kita orang dulu lah, pakai elok. Sebab saya nak cakap bahawa hukum susah lah. Sebab depan saya pun, saya tengok pun dah haram. Macam mana nak cakap? Tegur. Bukan secara live dia tegur. Ni sebelum mula kita orang tu, nak tak boleh kan? Sebelum tu pun susah kan? Sebab kalau tegur kan, elok-elok nuak tepat. Showroom Islam dia tak tepat kan, dia kiri tak pun, dia tak mau ke sini. Nanti tegur tak panggil kat aku kat TV lagi, nanya aku kan, apa nak makan, tak ada token. Jadi dia dah. Sedangkan tu wajib tak dia tegur, wajib tegur. Kita ancam kan, kalau tak nak kita orang, kita marah, saya nak balik. Saya tak boleh cakap dengan saya sebab depan saya marah. Macam mana? Nanti saya keluar balik daripada TV ni, saya nak mengajarkan macam orang tanya saya, apa saya jawab? Apa saya nak jawab? Itu baru orang tanya. Belum Tuhan tanya ni. Kalau Tuhan tanya besok, apa saya jawab? Jadi pakai elok. Baru saya nak cakap apa? Tapi hari ini boleh gelak ketawa. Boleh ustaz pun boleh tukar nama. Takkan bagi ustaz dah. Ustaz pun dah macam koboi kan? Jangan nampak agama jadi tak ada nama. Pasal bila mengaji nak mencari habuan dunia, bila mengaji nak cari kedudukan, cari kemuliaan, pengaruh, orang suka, agama jadi hancur. Agama jadi jarang. Dan tengok ni benda ni kan, ni yang berlaku ni. Jadi kita ni pun tengok maksiat ni pun dah macam perkara biasa. Dah rasa macam tak bersalah lah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala farada. Allah Ta'ala telah memfardukan, mewajibkan beberapa perkara dengan kewajiban. Antaranya cegah bukan kewajiban. Cegah. Farad ini ialah mencegah perkara ini, satu perkara yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Kalau pun tak ada kuasa, tapi ada mulut kita yang patut kita mencegah. Oleh kerana tak mencegah, akhirnya perkara ni akan jadi rosak. Kita ni tengok benda ni tak macam orang tua-tua tengok dulu. Orang tua-tua tengok dulu orang kampung kan, tengok orang perempuan pakai tas senok, laju dia nanya, anak siapa tu? Ada budak balik daripada Kuala Lumpur, dapat kerja kat Kuala Lumpur, balik dengan seluar ketat kan, dengan baju ketat dia, riuh satu kampung. Anak siapa tu? Pakai lagu tu, dia tak ada pakaian ke apa? Riuh nanya. Masa mula-mula dulu lah, masa zaman tuan-tuan dulu, riuh nanya. Sebab waktu tu orang kampung tak boleh tengok dia, orang kampung, orang perempuan dia tak ada jalan macam kita macam sekarang ni. Rumah dengan baju kurung dengan batik dia kan. Tiba-tiba ada satu perempuan balik pakai lagu tu. Macam kiamat kampung tu. Anak siapa daripada mana, tak ada tahu ti malu ko. Lah ni ada lagi. Dah tak ada lah. Sebab generasi yang negur dulu dah hadir. Tinggal generasi yang baru ni. Generasi baru ni pun macam dia juga yang beli KL tu. Nak tegur lah. Jadi kita pun jadi tak kisah kan. Lepas mula-mula pakai seluar ketat, lepas tu pakai seluar pendek. Tak kisah apa dah. Maknanya orang perempuan Melayu kita dah pakai seluar pendek ni dah macam mula biasa, lepas tu jadi luar biasa. Anak cucu kita pula lah.
Dan ya kita nak tegur pun tak boleh lah dah. Sebab kau nak tegur anak kau, cucu kau, bersama. Tapi akhirnya jadi normal lah. Kerana tak ada apa dah. Tuhan pun tegur. Apa yang Tuhan marah tu? Dia bagi semua sekali. Kau semayang ke, kau apa ke, aku bagi siri-siri kau. Ini tanda Tuhan marah lah kan. Tuhan marah. Islam ni ada batasan-batasan dia. Pasal itu Nabi sebut, Allah Ta'ala pun bagi batasan. Dia kata apa? Fala tudayyi'uha wa hadda hududan. Allah Ta'ala memang bagi buat, tapi ada batasan dia. Berhibur, ada tak batasan? Ada. Bukanlah tak boleh berhibur, baca Quran dia siang malam, berzikir dah, boleh berhibur. Nak karaoke tak ada masalah, nak nyanyi silakan. Tapi ada batasan lah. Tahu mana nak nyanyi tu? Lagu apa? Ini lagu pun jerangkum dalam almari. Tajuk lagu, ni gila lagi. Ada lah. Islam benarkan kita tolong menolong, tapi jangan sampai kuil lah. Kau nak basuh, nak tolong cuci. Sekarang kan ada baru-baru ni orang kita pergi basuh kuil kan. Kita pun serabut kena bagi orang kita nak balas budi, kuil dia basuh je. Bawa bertenang lah kan. Bukan tak boleh tolong menolong, tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu tolong tu apa? Kamu tolong basuh patung dia tu. Maknanya, oh selama ini yang aku sembah ni betul lah. Sebab dia orang pun okey. Tolong basuh Tuhan aku ni. Islam tak benarkan benda tu. Tapi orang kita tak faham. Aduh. Biarlah dia nak tolong. Kita, apa masalah? Tak ada masalah apa. Nak tolong basuh, ada apa? Yang boleh tolong basuhmu, rumah dia. Pergi basuh. Kereta dia, silakan. Tempat, bukan tempat ibadat tu, tempat melakukan syirik pada Allah, itu kau jangan tolong. Sebab itu tempat melakukan perkara syirik. Dalam urusan agama, jangan ditolonglah. Seolah-olah kau menggalakkan dia melakukan syirik. Sedangkan sepatutnya, kalau hukum dia sebenarnya, tempat-tempat orang melakukan syirik ni kita kotorkan. Supaya jangan dia buat syirik kat situ. Sepatutnya lah kan. Ini kita pergi tolong lap baiknya. Tolong spray, cuci balik-balik kilatnya. Nanti senang dia nak sembah. Ini apa punya pening, apa punya serabut, aku tak tahu. Tapi budak-budak tu mungkin tak tahu kot, tak perasan. Jadi kita ni yang faham ni kadang-kadang pun tak nak negur. Tapi kita pun tak faham, apa nak negur? Siapa yang faham? Orang yang faham. Tak nak negur juga. Saya pasal tak jumpa benda tu. Tahu-tahu tengok dalam YouTube. Uish, ni apa masalah? Oh, dia kata kita membalas budi dia orang lah. Dia orang tolong basuh masjid. Dia tolong basuh masjid, cuci masjid ni tempat kita nak beribadat. Ini betul-betul ibadat, bukan mensyirikkan Allah. Sama lah macam berpakaian. Kalau dia nak pakai pakaian orang Islam, silakan. Tapi kalau kita nak pakai pakaian dia tu nanti dulu. Sebab kita ada hukum kat situ. Untuk kita faham. Sebab itu Nabi kata wahadda, dia kata apa? Wahadda hududan. Ada batasan. Nak tolong boleh. Tapi ada syarat dia. Ada batasan dia. Ya? Jadi kita mengaji ni untuk apa? Nak tahu semua-semua ni. Bila tahu, senang kita buat kerja. Tak salah. Maknanya nak pangkat jawatan pasal apa? Nak gunakan mencegah amal makruf, nahi mungkar, silakan. Boleh dia kata. Menyuruh yang baik dan menegah yang salah. Melaksanakan kebenaran, memperkasakan agama. Bila kita mengaji ni, tujuan kita nak bagi faham, kita nak perkasakan agama Allah Ta'ala ni. Boleh nak? Bukan untuk dirinya dan keinginan nafsu. Bukan semata-mata nak memuaskan keinginan diri dia. Aku dah ada pangkat, aku boleh cari kemewahan, aku dah boleh bangga diri, orang pandang aku, orang sanjung aku, orang angkat aku, culang aku. Nanti dapat gelaran ke aku, kurniaan. Nanti bila aku dah popular, nanti aku dah mengaji ni hebat, dah popular, nanti orang lantik aku jadi duta situ, jadi duta ini.
Bukan duta negara, duta barang kan. Duta sabun. Ustaz dipanggilnya jadi duta kan. Semua ustaz jadi duta. Ustaz pun suka kan, ada komisen. Duta, buto, ya tak dia apa kan. Jadi apa tujuan mengaji ni? Apa tujuan semua-semua ni? Untuk mencari sedikit kurniaan duniawi, habuan duniawi. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk TV untuk apa? Nak jadi popular. Bila popular untuk apa? Untuk orang kenal aku. Mana pergi pun orang nak selfie dengan aku. Mana pergi pun makan free, orang bayar untuk aku. Ada niat ini. Mencari keuntungan dunia, ini dilarang dia kata. Itu untuk keinginan nafsunya. Yang demikian harus sekadar untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Nak jawatan semua tu untuk nak nahi munkar, amal ma'ruf nahi munkar. Penuntut seharusnya berfikir mengenai perkara tersebut kerana dia telah banyak berusaha untuk mempelajari ilmu. Janganlah dipesongkan usaha itu kepada tujuan dunia, keduniaan yang sedikit, hina dan fana ini. Jangan ada tujuan. Saya itu pesan anak kita, kau mengaji ni jangan ada sedikit sekelumit dalam hati ni untuk duniawi. Balik nak jawatan, balik nak kerja itu, balik nak itu, balik nak ini. Nanti aku popular, nanti aku hebat, nanti orang. No, tak boleh. Kau mengaji kerana Allah Ta'ala. Kalau kau mengaji bab kedoktoran, silakan mengaji. Tujuan apa? Nanti aku dah jadi doktor, aku nak bantu orang Islam ni, pesakit-pesakit ni, aku nak bantu dia orang ni. Pasal aku jadi doktor, aku kerja kerjaan sekejap, lepas tu aku buka klinik sendiri kan. Lepas tu siap kan. Kau kita tujuan belajar ni semua kerana Allah Ta'ala, untuk nak cari redha Allah. Dunia yang sedikit kita ambil juga. Siapa tak nak dunia tu? Dunia perlu, bukan tak perlu. Tapi jangan gunakan aku mengaji ni besok, aku hebat, aku jadi doktor pakar. Kali tu siap cakap sikit je, doa tu bau konsep je datang kan. Tuan ni cakap ubat belum bagi. Tahu-tahu bil doa tu bagi ubat sikit 400.5. Bagi koyok sikit tampal tu ni cucuk jarum 800. Mahal kan. Tengok dah share dia mengaji sampai pakar tu, ingat sikit ke belanja dia. Itu pula perginya. Itu pula perginya. Ini bukan mengaji agama je, apapun kita mengaji. Jangan asal kita mengaji, kita nak pulun dunia ni cukup-cukup. Ni rosak. Kalau kita ni dia kata apa? Terpesong kita bila kita nak cari tujuan keduniaan. Dunia tak salah cari, tapi ada batasan dia. So itu Tuhan kata wa hadda haddun, ada batas dia. Boleh cari, silakan. Satu syair ada menyatakan, ada syair ni dia kata apa? Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashiquha azallu minal zalil. Tasummu bisihriha qauman wa ta'ma fahum mutahayyiruna bila dalil. Dunia itu adalah sedikit. Syairnya kata dunia ni sikit je sebenarnya. Yang kita makan tu banyak sangat. 60 tahun kumpul berapa ni beras kita bagi makanan. Lama dah. Hidup dah 70 tahun, berapa guni dah makan agak-agak hitung-hitung. Ada satu terera. Sikit sangat kita makan tu. Duit berapa juta dah guna. Berapa bilion lebih dah selama 69 tahun dah. Ada sampai 2 bilion. Jadi dia kata dunia ini sedikit sangat. Tapi benda yang sedikit dan pengasikannya adalah sehina benda yang hina. Tapi kita asyik itu menyebabkan kita ni hina. Hina ni pula
Sehina benda yang paling hina. Sebab dunia yang kita cari itu tak menjamin pun kat kita pun. Dapat sekejap, habis. Bukan kita punya pun sebenarnya. Kita ni amanah Allah Ta'ala benda tu. Ni aku bagi kau 1 juta. Bukan kau punya ni tahu. Habis siapa punya Ustaz? Ini 1 juta ni kau tolong bagi-bagikan dia. Ni aku amanahkan ke kau ni. Ambil 1 juta ni. Ambil. Orang lain tak dapat. Kau seorang dapat ni aku bagi. Ambil. Aku amanahkan ke kau. Tolong uruskan 1 juta ni. Bagi tu, bagi kat sini. Hantar kat situ, hantar kat sini. Yang kita punya mana? Yang kita makan tu sikit. Ada yang kita belanjakan tu sikit. Infak tu sikit. Itu kita punya. So itu Nabi tanya. Mana harta kamu ni? Harta kita ni. Sahabat kata yang aku simpan lah. Oh dah, dia kata. Harta kamu tu ialah yang kamu keluarkan pada jalan Allah. Nanti di akhirat kamu ambil. Itu kamu. Banyak yang kamu simpan kat dunia dulu untuk akhirat. Banyaklah kamu dapat besar. Tapi kau tak ada simpan kat dunia ni. Sedekah, qadakut kan. Qadakut nak mampu. Qadakut bana semua lah. Ukut. So nak kutip macam mana? So nak ambil macam mana? Tak ada. Semua tak ada. Jadi yang ini bukan kita punya pun. Tu saya tengok banjir tu kan. Beli kereta 3 hari je. 3 hari beli kereta. Dapat pakai 2 kali baru. Kali pertama pergi ambil, beli Velfire kan. Beli Velfire 3 hari baru. Hari pertama pergi ambil, bawa balik. Hari kedua, bawa anak bini pergi makan. Hari ketiga, tenggelam terus. So tak guna apa. Itu jumpa dia. Ji, macam mana kereta? Boleh buat? Boleh lah Ustaz. 40,000 lebih dia nak. Kan? Kereta baru pun dah tenggelam Ustaz. Kereta sekarang bukan macam kereta dulu. Kereta dulu bolehlah cuci-cuci ke kereta, jemur-jemur kering, elok, jalan. Sekarang semua pakai komputer kan. Pakai chip, habis Ustaz. Dia kata ni dia punya enjin waterproof. Tak ada proofnya kau dah tenggelam 20 kaki. Puan ada proof punya kan. Ada proof dia, chip dah masuk air. Tunggu dah kan. Tak macam kereta dulu. Sebab itu komen dulu pandai. Otak-otaknya komen pandai kan. Kau tengok. Komen sekarang tak orang pandai sangat. Sebab kereta sekarang ni semua pakai komputer. Tolong cek kita ni. Dia pun cucuk datang lah. Tengok komputer. Ni. Fuse dia rosak. Relay. Komen sekarang tak pandai sebab dia tengok komputer tu je. Komen dulu bagi kat komputer tu tak ada apa. Komen dulu tuan-tuan dengar. So itu orang dulu komen tu saya kata orang tua dulu pandai. Sebab itu komen otak-otak ni semua hebat-hebat. Komen sekarang ni agak smart Mana tak smart, kereta semua kat komputer. Cucuk soket, detect. Apa Ustaz tu? Ni lampu ni kau klik-klik dia ni Ustaz. Macam tu jadi komen senang So macam dulu kan. Tu saya kata hari tu ni masa Citra saya ada satu barang patah dekat brake. Saya pun dengar bunyi tak apa benda lah. Kereta ada bercakap. Remeh betul bunyi kereta ni. Hantar kat komen. Tolong cek kereta ni. Bunyi jam brake dia bunyi tak. Dia pun buka tayar apa semua ni. Ni tak ada apa. Dia kata ini abu-abu tu ni batu semua. Okey lah. Pasang kena 1 lebih. Jalan bunyi balik. Hantar balik. Bunyi lah lagi. Dia kata bearing ni. Bearing pula dah. Budak muda Kereta Citra tu bukan ada komputer apa tuan-tuan. Dia mau kena buka satu-satu. Mau buka tengok. Hantar pula komen lain. Macam tu lah. 6 komen budak-budak muda ni aku hantar. Habis jahanam. Duit habis dah. Kali tu aku percayalah satu komen orang tua ni. Kat mana cari? Kat Batu Pahat ni. Tapi Cina tua dah. Tengok pun dia gigil-gigil. Dia ni boleh buat ke tak ni. Tengok.
Aku hantar kat dia. Ni, tolong tengok saya punya kereta dia sudah bunyi lah. Oh dia bunyi tak kan. Ini spring sudah patah. Dia sudah kena. Belum buka kan? Iya ke? Ya, dia kata. Tengok saya buka. Dia pun buka. Buka. Ni sudah cabut tengok. Ni sudah patah. Dia buka brake tu satu tu. Dia pun pasang. Ambil. Tu pasang. Bala dia pakai. Elok tak ada bunyi. Tua ni. Tu aku cakap komen tua ni lagi hebat lah. Tapi nak macam mana dah. Dia pun dah tak ada orang tua ni pun dah tak larat kan. Kedai jam. Hantar yang pakar-pakar muda ni. Apa tak dia pun. Terbelik. Hantar pun. Kedai jam orang tua. Apa ini dalam spring sudah cabut. Orang tua kan. Maknanya sekarang punya kereta dengan kereta dulu. Komen dulu dengan komen sekarang. Tu saya kata. Kita tak payah nak pelakir orang dulu. Apa pun orang tua dulu memang hebat. Tak payah cakap banyak. Kena akui lah. Orang tua dulu kena hebat. Tu saya kata cikgu. Orang tua dulu dia cikgu matematik lah kepala. Laju pula tu 44, 47, 58. Laju. Sekarang punya cikgu minta maaf lah kalau ada cikgu sekarang kan. Bukan nak pelakir lah kan. 79. 7 kejap. Berapa tadi? 79. Dulu punya cikgu. Pasal bukan saya pelakir cikgu sekarang ni tak. Tapi nak kata dulu punya orang tua yang kepala otak CP 1 sampai 12 dalam kepala otak. Pasal tu cikgu dulu marah dia kata apa CP. Disuruhnya duduk atas kursi tu berdiri tak. Dia piatnya perut tu. Sekarang tengok lain. Itu pun salah. Aku cakap macam mana nak pelakir orang dulu. Macam mana? Tenang kat sini. Padahal orang dulu cikgu sekolah jam 6 ya pun. Kan? Hebat tak orang dulu? Hebat. Sekarang ni hancur. Ustaz tua-tua mengajar dulu. Tua-tua lebay. Hebat. Dapat yang muda-muda ni. Kan? Yang itu yang dia kata basuh kuil boleh lah. Dapat ustaz yang muda-muda ni. Bukan semua lah tuan-tuan ya. Tapi itulah saya tengok. Saya tengok tuan. Gairah yang muda-muda ni. Orang tua-tua dulu tak ada tuan. Orang tua-tua dulu Allah Akbar. Sebab saya kata orang tua-tua dulu dia amalkan benda yang kecil-kecil itu dia amal. Walaupun tu kecil tapi amal. Kita ni amal yang besar yang kecil tak amalkan tu. So itu orang tua-tua dulu semayang. Apa yang disibuknya? Baik istinja. Kalau mengaji orang tua dulu baik istinja. Bab suci semayang. Istinja suci ayat. Tunggulah. Sebab apa? Hak tu penting. Semayang tak betul macam mana? Agak banyak ya orangnya wuduk. Semayang dia tahan banyak, sombongnya lebih kurang. Dulu mengaji sikit-sikit. Bab suci. Sebab dia kata apa? Tak sempurna solat, tak sempurna suci, solat tak terima. Tak sempurna solat, tak ada kesan apa. Bohong kan? Betul lah. Sebab itu dia kata dunia ni sikit lah. Tak banyak apa. Tapi asyik dengan dunia ni. Asyik dengan dunia ni tuan-tuan. La ilaha illallah. Walaupun dia dah kata dunia ni sikit sangat, tapi dia lebih hina daripada barang yang hina. Asyik sangat. Lupa diri. Kan? Dengan segala daya tarikannya, ia membuta dan memekakkan manusia. Manusia jadi buta, jadi pekak. Orang kata haram pun tak peduli. Orang kata tak elok pun tak nampak. Orang kata tak bagus pun tak nampak. Tak elok ni. Tak berdosa ni. Tak nampak dah, tak dengar dah. Ni yang dia kata apa? Menyebabkan daya tarikan ni membutakan mata, memekakkan telinga. Apa maksud dia? Orang tunjuklah macam mana pun dia tak nampak benda tu tak elok. Tak elok. Salah. Tak nampak.
haram ni. Tak nak dia dengarnya. Kalau si haram-haram bila nak kayunya, bila nak baju macam ni. Haram. Tak boleh tak? Sebab dia punya tarikan tu lain macam dunia ni. Akibatnya mereka berjalan meraya-raya tanpa panduan. Itulah ke hulu ke ini tak tahu ujung ke barat, semayang tak ke mana, Quran dah ke mana, apa dah ke mana, masjid dah ke mana, tak tahulah. Niaga sampai tak tahu semayang. Niaga semayang maghrib pun tak tahu ke mana, semayang asar pun dah ke mana. Allahu Akbar. Untuk apa ni? Untuk dunia ni besar. Sikit je pun nak semayang maghrib, tapi orang duk beratur depan ni 6 orang ni, macam mana? Tengah goreng ya, 6 orang beratur kan? Nak mi goreng 2 bungkus lah, nak tu lah, nak ini kan, tengah goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak berhenti pula, dia orang ramai lah. 6 orang ya pun. Kan? 6 orang. Kok RM5 pun satu, nak ke 5 pun 30 lah kan? 30 banyak anu kan? Nak berhenti sebayang 5 minit. Boleh ke agak-agak? Tuan kejap tuan, kita azan. Saya berhenti sekejap. Saya semayang sekejap. Jom kita semayang dulu. Kalau lepas semayang kan saya goreng balik. Boleh tuan? Apa nak menega lah. Nak semayang pula. Orang nak cepat lah. Tak apalah tuan, kalau tuan tak nak, saya nak semayang dulu. Mana kalau tuan tak nak, tak apalah, saya semayang dulu. Kalau tuan nak, jom kita semayang dulu. Ataupun tuan tunggu saya semayang. Saya nak semayang 10 minit je nak semayang tak? Boleh? Boleh kalau kata? Jahana. Lambat lah, kita orang nak cepat. Okey, tak apa. Saya gorengkan dulu. Saya gorengkan dulu. Maghrib dia qada je. Tuhan Maha Pengampun. Yes. Kan Tuhan Maha Pengampun tu apa? Ini tak ada ampunnya RM5 je. Siapa nak bagi? Kok 6 lagi macam? Lepas tu dia beli pula sebelah, kat sebelah nak beli gitu. Tak galak kita semua. Ni yang Nabi sebut, yang syair ni kata ni. Dia kata apa? Pasal dunia sikit ni, mata pun buta, telinga pun pekak. So itu bukan main-main benda-benda macam ni tuan-tuan. Kan? Kan? Cakap memang senang lah, tapi kalau kena kat kita pun belum tentu. Macam saya cakap, okey lah cakap. Tak kena lagi, kok diuji juga kita macam tu macam. Baru jual harta sauda. Oh dah gagap, macam mana? Jangan dah. Baru jual minyak wangi, dah sembahyang sunat pun tak buat, macam mana? Okey. Sikit tuan. Kemudian jangan menghinakan diri dan bertakabur. Ini 2 benda. Satu, jangan hinakan diri dan bertakabur. Ahli ilmu ni seharusnya tidak menghinakan dirinya dengan bersikap tamak. Bukan pada tempat dia. Makna tamak pada tempat dia silakan. Tamak pada tempat dia. Tamakkan pahala silakan. Nak buat orang lain nak kumpul pahala banyak, aku pun nak pahala banyak, silakan. Dan dia hendaklah sentiasa mengawasi diri dalam perkara yang boleh menghinakan ilmu dan ahlinya. Bila kita ada ilmu, orang berilmu, pertama sekali akhlak kena jaga. Ramai orang ada ilmu, akhlak hancur. Tak ada manfaat. Walaupun kau hebat tapi akhlak kau buruk. Walaupun kau memang ada gelaran tapi akhlak kau buruk, hancur. Ilmu tinggi, sombong kuat. Aku pun tak faham dulu dengan hebat tapi sombong. Tak maaf cakap lah kan.
Kadang-kadang ustaz-ustaz tak maaf lah. Ada ustaz-ustaz ni kadang-kadang tegur pun, nak negur orang pun tak nak. Allah. Nak negur orang pun tak nak, macam mana? Tunggu orang tegur kita dulu sebab kita ustaz. Kita jumpa kat kedai kan, ada lawan tapi tak kenal lah, bukan jemaah kita pun. Tegurlah, Assalamualaikum kan, di mana-mana. Susah sangat pun. Orang tengok dia ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, rasa dia macam takkan aku nak tegur kau, kau nak tegur aku ustaz kot. Sombong kan? Yang negur ni orang macam mana tegur? Baru jawab. Kalau orang biasa-biasa tegur, saya jawab. Kadang ada orang jamu makan, masjid jamu lah makan kan? Alah, jamak lah sikit. Sebab dia orang nak jamu. Dia orang pun ada niat tadi lepas kuliah, lepas program yang kurang, ada bilik makan, nak bawa ustaz ni makan. Jamak lah sikit. Saya pun sibuk ni, tak apa, saya minum sikit. Saya minum sikit lah. Minum. Tak dulu kan? Sebab saya ada kerja. Sebab ada lagi satu tempat ni, yang ni lagi tebal. Saya kena pergi lah. Tak maaf kan? Saya minum sikit dulu. Minum TO ke, jamak tu sikit. Cepat kan Ustaz? Ada tuan lagi tebal kan? Itu kampit lagi tebal. Tak apa, makan. Saya pergi dulu. Dah lah. Orang dah siapkan, orang dah hidang, dah letak kat meja. Penat orang tu jamu kan. Nak muliakan Ustaz, nak raikan Ustaz. Pergilah Ustaz. Ini, dah. Saya gini saya tak suka. Makan minum ni saya tak suka. Oh, weh. Besok orang masjid tak jamu, kau cakap pula. Ramah makan komat cakap pula dah jamu kau tak nak makan. Ni bukan semua lah, ada ustaz-ustaz. Sebab saya pernah lah tengok kan, kita kata ustaz minum dulu, dia orang dah jamu ustaz, tak apa lah kita minum dulu. Tak apa, anak tak boleh, anak tak suka minum-minum. Anak tak suka minum-minum kan, pasal ada kampit lebih tebal, tak suka lah minum. Jangan sombong lah. Raikan sikit. Terutama ialah masjid. Kalau masjid Ridwan ni orang tak heran lah kan. Kalau masjid-masjid kampung ni, ustaz-ustaz ni tak padan dengan surau. Surau pun tidak utuh je. Tapi ustaz datang tu punya seronok nak raih tu. Entang-entang surau orang tu dah badah nak utuh, jamulah sikit, minumlah sikit. Kalau macam masjid Ridwannya tu lain lah kan. Dia orang tu tak kisah, kau tak nak minum aku lagi suka. Tak kau lah kan. Aku nak bawa kopi minum, kau tak nak minum, tu kau pasal lah kan. Jadi orang agama ni kadang-kadang ilmu hebat, akhlak tak ada. Nak hormat orang pun susah, nak senyum dengan orang pun susah, nak ucap terima kasih ke orang pun payah. Ilmu ada. Bukanlah orang tu mengharapkan terima kasih kita tu. Kita sampai orang pun bukakan pintu pagar kan. Terima kasih tuan. Salah lah. Tuk tingkap langsung tak buka langsung. Semua pun tak. Rabut betul. Orang yang buka pintu pagar tu lepas ni kau masuk mampir kau tak buka. Tak kau buka lah sendiri. Tak boleh kau. Yang inilah dia kata apa? Janganlah kita menghinakan ilmu dan ahli. Dengan ada ilmu bukan untuk sombong. Ada ilmu ni bukan untuk riya, untuk bangga diri, bukan. So itu akhlak ni penting tuan-tuan. Kita orang ada ilmu. Sebab saya pun banyak saya dengar dah tuan-tuan. Ustaz, kenapa ya ustaz tu? Kita tegur pun dia tak jawab. Kita pun dia tak dengar aku. Punya kuat si tegur dia takkan tak dengar Ustaz. Dia ada salah tu. Mungkin waktu tegur tu sound dia trouble sikit kan. Tak apa nak dengar kan. Kadang-kadang jemaah, bukan jemaah tak ngadu dengan saya tu, saya tahu kata saya tak dekat. Jemaah-jemaah ni kadang-kadang ada satu kes kat pejabat ada satu ustaz, satu perempuan ni
Umpamanya ada masalah. Lepas kuliah tu, lepas program tu, dia nak jumpa ustaz tu. Nak cakap dengan ustaz tu lah, nak cerita dengan ustaz tu masalah dia. Ustaz tu tak nak layan dia langsung. Dia ada pertama tu, saya ada dia. Cakaplah baik-baik. Tunggu ustaz, apa masalah? Nak cerita dulu cerita. Padahalnya dia bukan balik pun. Sampai budak tu pun ngadu dengan saya, tu saya tahu. Macam tu punya ustaz tu ada ke ustaz? Mungkinlah dia sibuk pun. Tak ada sibuk dah. Saya nak tanya masalah saya je. Layanlah sah. Saya teringatlah almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus ni tuan-tuan, orang yang hebat lah, sibuk ceramah. Tapi bila orang tanya dia nak keluar, orang tanya dia, Datuk, tak apa, cakap, boleh. Dia layan orang tuan-tuan. Sampai ada orang cakap, okey dah habis kan? Dia jawab, okey, saya tak dulu, saya ada kerja. Ni almarhum Datuk Ismail Kamus. Ilmu hebat, akhlak bagus. Ini ilmu hebat, akhlak tak ada. Akhlak tak ada. Macam mana tu? Saya ingat almarhum Datuk Tuan Guru Ismail Kamus dulu, dia memang kata, macam mana nak cepat pun dia tak layan. Pasal tu kadang-kadang tempat dia begitu dia lewat sikit. Dia pun cakap, dia kata, minta maaf lah saya lewat. Sebab tadi ada orang nak jumpa sekejap, ada masalah. Dia cakap, kita hari ni kelam kabut bukan ada apa pun. Nak balik membutuh je. Layanlah sah. Okey, tuan insya-Allah masuk. Sebaliknya dia hendaklah menjadi orang yang bertawaduk. Tawaduklah suatu sifat antara takbur dan hina diri, dan juga memelihara diri daripada yang haram. Ini orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni biarlah jadi orang yang tawaduk, yang rendah diri. Rendah diri bukan menghinakan diri, tetapi merendah dirilah tuan-tuan. Kenapa kita nak membanggakan diri kita? Sebab itu kadang-kadang tak nak orang lain berasa hati dan sebagainya, sedih dengan apa yang kita lakukan. Sampai kan tahap itu tuan. Terus saya kata ada satu kawan, bapak dia ni orang Johor, bapak dia ni orang Pelda lah. Orang Pelda. Anak-anak semua berjaya lah, hebat-hebat. Anak doktor, engineer, semua hebat-hebat. Arkitek, hebat-hebat. Jadi bila anak dah berjaya, jadi bapak ni, anak dah berjaya, mestilah anak nenek agak bapak ni, abah tak payah abah kerja lagi bah. Duduk di rumah bah. Apa abah nak lagi? Duit kami bagi setiap bulan. Orang tua ni biasalah, dia bukan nak duit tu, dia dah memang biasa bekerja. Dia pun dulu ada je benda nak usi. Pasal itu tak boleh lah dia duduk rumah anak ni. Kalau duduk rumah anak kat Kuala Lumpur tu dia macam rimas. Bukan tak ada kerja pun. Tapi nak buat apa? Pergi minum, balik, duduk dalam rumah, tengok TV, minum. Tu je. Tapi dia nak lebih suka duduk di kampung dia, tempat dia duduk. Sebab dia nak rumah, nak mana, kebun, nak itu. Bukan nak apa pun. Jadi anak ni tadi, dengan abah tak payahlah abah. Tak payah buat abah. Anak ni pun nak jaga juga lah. Apa anak hebat-hebat, abah kau. Tak habis-habis bekerja ni. Mana pakai pun sana koyak, sini koyak. Apa? Jadi si anak ni tadi, niat anak tu baik. Nak jaga bapak. Alhamdulillah. Tapi bapak ni pula ada perasaan tawaduk dia dengan orang kawan-kawan dia. Sehari anak dia ni, kawan sini dia ni engineer, dia belilah baju. Kategori mahal lah baju ni, beratus baju ni. Dia beli kat KL. Balik untuk bapak dia lah. Bawa balik nak bah, baju apa ni, baju pakailah bah. Nak bagi bapak ni, bila anak dah hebat-hebat, pakai pun rasa macam mahal lah sikit, orang tengok kan. Bapak ni tak nak pakai tu. Lama tak pakai. Dia balik, bapak tak pakai juga. Tak buka-buka pun plastik tu. Tanya anak, abang kenapa tak pakai baju? Tak suka ke baju ni? Bapak dia kata, bukan. Dia kata, abah ni kata tak pakai. Abah seorang je pakai. Kawan-kawan abah tu mana mampu nak beli.
Dia tak mampu, anak dia pun tak beli. Abah tak naklah kecewakan dia, perasaan dia. Orang dulu tuan-tuan kan, jaga hati kawan dia, sahabat dia. So itu orang tua dulu tuan-tuan. Saya bawa imbas cerita orang tua ni pasal apa? Saya tengok orang tua dulu kan, kalau makan-makan ni, pergi hantar kat makcik tu, makan ni, sibuk dia suruh hantar. Kan? Benda bukan banyak pun, tapi minta hantar tu, ingat kawan dia. Kan? Tengok, tu lama tu tak nampak, tak datang. Lalu datang balik rumah, cuba kau pergi tengok, apa kena demam ke dia, apa ke dia. Pergi balik ke rumah anak dia kan, cuba tengok, sibuk orang dulu. Sekarang tak sibuk macam tu kan. Jadi dia ni belilah baju untuk bapak ni mahal. Bapak tak nak pakai. Isyak azan dulu. Mana Bilal. Jadi tuan-tuan, sama sikit. Jadi kita pelihara diri kita dari sifat takabur. Kita lebih jaga diri kita ni biarlah bersifat dengan sifat tawaduk. Demikianlah yang ditarifkan dalam buku akhlak. Maknanya akhlak kita ni kena jaga walaupun ilmu hebat, tinggi dan sebagainya, namun sifat tawaduk itu perlu pada diri kita. Jadi Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Ruknul Islam yang dikenali sebagai Al-Adibul Mukhtar, sastrawan terpilih, dia telah mendeklarasikan satu syair. Siapa dia Ruknul Islam ini? Ialah Ruknuddin Al-Barwani, mahir dalam bidang ilmu fiqh, kesusastraan dan syair, wafat pada tahun 594. InsyaAllah kita sambung lagi di bulan yang akan datang, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, siapa nak berinfak, siapa nak beli kapsul sauda, minyak wangi Raudhah, ada di luar nanti insyaallah. Siapa nak beli minyak urut halia, insyaallah di luar nanti.